اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali bersama kami di dalam rancangan After Hours bersama Masjid Al-Istighfar. Baiklah, pada malam ini pula kita akan mendengarkan tazkirah dari Al-Fadil Ustaz Faizal Wahab yang bertajuk Tafakkur Seorang Hamba. Falyatafaddal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Dengan limpah kurnianya dapat sekali lagi kita bertemu di dalam video. Selalu saya kata bertemu di rumah Allah, sebab kita berada di dalam masjid. Tapi hari ini nampak gayanya kalau anda tengok video ni, bererti kita tengok video dari rumah. Kita sambut Ramadan, kita dengar ceramah, kita beribadah daripada dalam rumah. Jadi mudah-mudahan kita tidak bersatu di dalam rumah Allah secara jasadnya, namun kita bersatu di dalam doa-doanya. Mudah-mudahan setiap kali kita berdoa, kita masukkan sekali kawan-kawan kita masukkan sekali kesejahteraan umat Islam, kita masukkan sekali keselamatan manusia sejagat di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan, Allah kabulkan segala hajat.
Allah perkenankan segala doa, Allah kabulkan segala amal ibadah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu saya nak pesan, kita dah masuk dalam beberapa hari dalam bulan Ramadan ini. Selalu di masjid kalau kita habis salat, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada istighfar, ada yang berzikir dan sebagainya. Namun kebanyakannya nanti dia akan baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dalam bulan Ramadan, kalau kita tak dapat solat di masjid, kita solat di rumah. Tak dapat jemaah di masjid, kita jemaah di rumah. Tak dapat buka di masjid, kita buka di rumah. Tarawih tidak dilakukan di masjid, kita tarawih dalam rumah. Of course, orang akan berkata, Ustaz, tak sama. Tak? Kalau kat masjid tu ramai orang, semangat dia tu lain. Memang betul, itu memang keistimewaan masjid-masjid di seluruh dunia atau di Singapura secara khusus, atau lebih khusus sekali di Masjid Istighfar. Kalau saya masuk Masjid Istighfar tu, subhanallah, dia punya ruh ibadah orang-orang Pasiris ni memang luar biasa. Ramainya sambutnya, baik majlis maulid, baik Ramadan. Orang dulu kata kalau dah akhir-akhir Ramadan itu masjid makin maju, bukan maju apanya, maju softnya ke depan. Tapi Masjid Istighfar memang ini macam dia punya masyarakat sambut baik, ibadah luar biasa. Dan itu satu contoh yang patut dicontohi oleh orang-orang luar. Bukan tu saja, dengan dia punya 100 plus ke H2O dekat belakang tu, subhanallah, sejuk lagi dalam freezer. Terima kasih kepada yang menderma daripada Asatizah dan juga Imam. Dapat jumpa Ustaz Nazih lagi, subhanallah. Sekarang ada Ustaz Ma'az, subhanallah. Alhamdulillah Ustaz Ma'az dengan Masjid Istighfar yang cukup memberikan impact dakwah yang meluas kepada masyarakat, khusus untuk orang-orang yang ada di Pasiris. Jadi kita tidak dapat bertemu di masjid, tapi ibadahnya di rumah jangan ditinggalkan. Satu perkara yang kamu semua jangan ditinggalkan adalah habis solat ataupun di mana-mana waktu, 4 amalan yang sangat digalakkan di dalam bulan Ramadan, iaitu banyakkan naik syahadah atau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, iaitu tahlil, mengesakan Allah. Nombor 2, banyak di bulan Ramadan, banyak minta pengampunan daripada Allah. Banyak minta pengampunan daripada Allah. Ramadan ni adalah bulan membersihkan daripada dosa. Ramadan special sebab Ramadan. Dia macam apa tau? Orang masuk bulan Ramadan, satu Ramadan dia masuk, 30 hari Ramadan dia keluar, dosa tidak diampunkan. Contoh, orang masuk car wash tapi keluar dia lupa nak cuci kereta. Perumpamaan orang kata, apa masuk car wash, situ ada sabun, situ ada air, tapi dia masuk, dia jalan, dia lupa nak berhenti, dia jalan. Contoh orang akan kata, apa kau masuk car wash tapi kereta tak bersih, atau lupa nak cuci kereta. Itu Ramadan. Masuk Ramadan, 1 hari bulan, keluar 30 hari bulan, keluar sama macam sebelumnya. Of course nanti orang kata, Ustaz, baru-baru keluar Ramadan okey, nanti dah lama. Itu lain cerita. Pokoknya Ramadan itself banyak minta pengampunan. Jadi lafaz syahadah ataupun naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, banyakkan. Lagi satu, minta pengampunan daripada Allah, istighfar. Kemudian dalam bulan Ramadan juga minta banyak-banyak agar Allah masukkan kamu ke dalam syurga. Inilah waktunya, minta banyak-banyak. 11 bulan sebelum Ramadan, minta Allah masukkan ke dalam syurga, amalan yang sangat terpuji. Dialah pemilik syurga, Dia pencipta kita, Dialah pencipta syurga. Maka minta Allah masukkan kita ke dalam syurga. Bulan Ramadan lebih-lebihkan. Dan yang terakhir, nombor 4, minta dijauhkan daripada azab api neraka. Dan saya berterima kasih kepada orang-orang imam-imam terdahulu, ustaz-ustaz, tok-tok lebay,
ya, para kiai-kiai menghidupkan suasana di Singapura. Kalau waktu Ramadan, kita akan dengar suara imam muazzin bergema di dalam masjid. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah. Kami minta syurgamu ya Allah, wa na'udzubika minan nar. Kami minta dijauhkan daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Empat ni komplit. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kamu tak pergi masjid untuk baca dengan imam, di rumah jangan tinggalkan. Habis salat ataupun sebelum berbuka dan sebagainya. So ini amalan jangan ditinggalkan. Boleh? Jadi walaupun kita tidak berada secara fizikal di dalam masjid, semangat, semarak masjid punya suasana tu dihidupkan dalam rumah. Kita tidak dapat hadirkan diri untuk rasa kegembiraan, rasa semangat ibadah dalam masjid. Tapi ingat, dulu kita pernah datang masjid, itu semangat kita bawa keluar masuk ke dalam rumah. Antaranya adalah dengan cara berzikir. Antara zikir dalam bulan Ramadan yang jangan kalau boleh digalak-galakkan untuk banyak bacanya adalah tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Semua orang hafal sebab kita semua pernah merasakan kecantikan, keistimewaan, kegembiraan, semangat ibadah di dalam masjid. So bila bulan Ramadan, semangat itu jangan dihilangkan, jangan dilupakan, bawa masuk rumah, hidupkan di kalangan keluarga anda. Jadi bila kita duduk rumah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kurang berjumpa dengan orang ramai. Betul kita kurang berjumpa dengan orang ramai. Kalau kerja dipisah-pisahkan. Kalau kerja yang tak dibenarkan untuk pergi, kita duduk dalam rumah, kerja daripada dalam rumah. Dulu kalau secara anggaran awak jumpa dalam 60 orang satu hari, sekarang awak jumpa mungkin 4-5 orang. Itu pun orang rumah, anak-anak, mak pun kita call dan sebagainya. Saya kalau bangun waktu subuh, tengok tingkap burung bunyi, burung di luar rumah tu pun saya macam subhanallah. Sedap bunyi burung. Lama tak dengar bunyi burung sebab bila kita tak nampak, kita tak jumpa hiruk-piruk kekecohan di luar sana, kita mula appreciate kesunyian yang ada. Bila kita tak berjumpa kekecohan di luar, kita mula rasa senang, mula rasa appreciate dengan kesunyian yang ada. Jadi dengar bunyi burung pun rasa sedap. Tengok burung, Allah ciptakan burung-burung itu. Tengok burung-burung, tengok awan dan sebagainya. Allah cipta, semua bendanya Allah cipta. Jadi hari ini mungkin kita lebih banyak berfikir. Sebab bila kita tak banyak bercakap, bila kita tidak banyak berjumpa dengan orang, kita lebih banyak duduk bersendirian. Dan orang Muslim duduk seorang-seorang, dia bukan duduk kosong. Duduknya duduk orang yang berfikir. Sebab kita duduk, kita diri, dalam setiap pergerakan kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Of course ni bukan perkara yang mudah, tetapi harus dibiasakan. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar." Berzikir, memikir pada setiap kesempatan. Berzikir kepada Allah, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang cantik di langit dan di bumi ini. Itulah keadaan orang-orang yang beriman, keadaan orang-orang yang berjaya. Kemudian bila dia tengok langit, dia tengok bumi, dia ingat Allah, waktu setiap pergerakannya dia akan kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Berarti di sini ma khalaqta hadza 'abathan wa lahwa. Berarti ya Allah, Engkau ciptakan langit, Engkau ciptakan bumi, Engkau ciptakan segala apa yang kita nampak dan apa yang kita dengar pada hari ini, semuanya ini bukan sia-sia belaka. Sebab tu tuan-tuan, ini dipanggil alam, alam semesta. Dulu saya belajar dalam bahasa Arab, alam, ain, alif, lam, mim, kan? Alam. Para ulama dinamakan semua semesta ni alam sebab menjadi alamat. Ini bahasa Arab kan? Alam, ain, alif, lam, mim. Alam adalah
menjadi alamat. Alamat tu tanda. Tanda bagi apa? Seluruh alam adalah alamat. Seluruh alam adalah tanda. Tanda bagi apa? Tanda bagi kewujudan penciptanya. So segala alam ini adalah alamat kepada kewujudan, kepada wujudnya sang pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. So pada setiap pergerakan kita digalakkan untuk berzikir. Sebab tu hatta dalam salat sekalipun, para ulama mengatakan bila kita rukuk sebagai contoh, Allahu Akbar, rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Duduk, rabbighfirli, seterusnya. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawat. Baik, setiap pergerakan dalam solat ada zikirnya. Sebab solat ni tak, kalau boleh jangan lekang daripada zikir. Salat jangan lekang daripada zikir. Duduk zikir, jangan duduk mengelamun. Rukuk zikir, sujud zikir. Hatta kata para ulama, bila kita bergerak daripada diri ke diri ada bacaan Fatihah dan surah. Rukuk ada bacaan zikir. Tetapi antara diri dan rukuk ini, kata para ulama, kita sunnah untuk takbir. Takbir intiqal namanya, perpindahan. Allahu Akbar. Ada kata para ulama, masa kita bergerak tu Allahu Akbar, daripada diri pergi ke rukuk, Allahu Akbar. Pergerakan itu pun tidak lekang daripada zikir, tidak sunyi daripada zikir. Bila bergerak tu pun kalau boleh jangan lalai daripada ingat Allah. Sebab bila kita diri baca Quran, bila kita diri baca Fatihah, baca surah, bila rukuk ada zikirnya, tapi perpindahan itu jangan kosong daripada zikir. Sebab tu bila kita bergerak pun kita takbir, Allahu Akbar, Maha suci Allah, supaya setiap pergerakan dalam solat itu pun tidak sunyi daripada zikir. Sebab tu zikirnya adalah amalan-amalan orang yang bijak. Sebab tu kata para ulama, siapa yang berfikir dan berzikir adalah zikir mengingat Allah. Siapa yang berfikir tentang keadaan yang ada sekelilingnya adalah tanda orang-orang yang bersyukur dan amalan orang yang bersyukur. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak cakap pasal bab fikir ni adalah banyak sangat, terlalu besar. Nak cakap tentang keadaan, orang berfikir tentang masa depan, orang berfikir tentang apa jadi pada masa akan datang. Kita sekarang fikir nanti macam mana raya dan sebagainya. Orang yang berfikir jauh adalah orang yang lebih, of course, cara berfikir nak kena betul. Sebab tu tuan-tuan, dalam setiap apa yang kita buat, kita berfikir betul. Saya akan kasih contoh. Nabi Ibrahim AS, dalam setiap amalan itu kita berfikir, betul kan? Anak, contoh anak kita, bayi lah, ataupun contoh kita berkahwin, bernikah. Bila kita nikah, hati terfikir, macam mana keadaan aku nanti sebagai seorang suami. Isteri, bila mendengar suami melafazkan ijab dan kabul, aku terima nikah Fulanah binti Fulanah. Isteri air mata berlinangan, fikir, macam mana keadaan aku sebagai seorang isteri. Kemudian kita tengok handphone, tengok muka mak bapak, kemudian terfikir, macam mana nanti kalau ibu ayah dah tua, boleh tak aku khidmat sebagai seorang anak. Hidup ini penuh dengan fikir tentang masa depan, which is very good, tak ada masalah, bagus. Tapi para anbiya, ini pun tak ada je masalah. Contoh, fitrah ataupun biasa untuk kita persoalkan atau kita plan for kita punya future, berfikir. Nabi Ibrahim AS, seorang Nabi ulul azmi, Ibrahim AS, ayah kepada Nabi Ishaq dan juga Nabi Ismail. Semua orang tahu Nabi Ibrahim ayah kepada Nabi Ismail, sulung yang pertama. Kemudian juga ayah kepada Nabi Ishaq. Ishaq ayah kepada Nabi Yaqub. Yaqub ayah kepada Nabi Yusuf alaihimussalatu wassalam. Jadi ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bila kita pergi ke Mekah, Kaabah, semua orang tahu, satu ketika dulu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk
bina Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Baik. Yang dibina itu adalah satu, bukan musalla biasa. Yang dibina itu bukan masjid yang biasa. Yang dibina itu bukan bangunan yang biasa. Nabi Ibrahim seorang nabi, anaknya juga merupakan seorang nabi. Allah perintahkan untuk bina, untuk melakukan sesuatu, iaitu membina Kaabah. Yang disuruh Nabi Ibrahim, yang menyuruh Allah bina Kaabah. Amalan yang besar dilakukan daripada seorang nabi yang agung, yang besar, Ibrahim alaihi salam, yang perintahkan Allah. Kemudian diletakkan batu yang istimewa, Hajar Aswad, di tempat yang istimewa. Sekarang ini kita kenal sebagai Makkah Al-Mukarramah. Semuanya itu komplit. Yang buat itu orang yang luar biasa, bangunan yang paling istimewa di atas muka bumi ini, oleh orang yang istimewa, ditolong oleh Jibril alaihissalam. Di situ ada batu syurga dan sebagainya yang istimewa. But at the end of the day, lepas Nabi Ibrahim bina Kaabah seluruhnya, ada ahli sejarah mengatakan dia terdiam, dan ada yang mengatakan dia menangis sambil berdoa. Orang yang berfikir, orang yang risau akan keadaan masa depan. Kata para ulama, bila mereka habis membina Kaabah, mereka berdoa kepada Allah. Dan hari ini saya nak ajarkan doa ini yang saya rasa semua orang pernah dengar, tetapi elok diingatkan lagi. Kalau pernah dengar ustaz ni cakap atau ustaz tu cakap, bagus, namun refresh balik. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Saya baca doa ni, semua orang pernah dengar. Kalau tak hafal, pernah dengar imam atau muazzin baca lepas solat. Kata sebahagian ahli sejarah, bila dia doa dalam keadaan yang betul-betul mengharap kepada Allah agar Allah terima. Ada yang kata sampai menangis baca doa tersebut. Dan kata para ulama, fahuma fi ghayatil ikhlas, tahap keikhlasan yang sangat tinggi. Fahuma fi ghayatil ikhlas wa ta'ah lillahi ta'ala, dalam keadaan ikhlas yang sangat tinggi dan ketaatan yang ultimate, yang tersangat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi bina Kaabah, tuan-tuan, bukan orang biasa-biasa. Kita solat pun kadang-kadang, alamak, dah nak habis waktu solat. Bila habis solat, oh okeylah, dah habis solat, alhamdulillah, macam disuruh kita buat. Ini level, mungkin bukan level semua orang, mungkin level saya. Kadang-kadang up and down kita punya iman. Ini nabi, tuan-tuan, nabi, terima wahyu, jumpa Jibril turun naik dan sebagainya. Ibrahim alaihissalam, anaknya pun nabi. Yang dibina tu bukan amalan yang biasa-biasa. Bina Kaabah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yet bila habis tu dia baca, Rabbana atina, Rabbana taqabbal minna, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan ini daripada kami. Seorang nabi minta, takut kalau Allah tak terima ibadahnya. Sebab ini orang yang berfikir panjang. Seorang nabi mengajar kita untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Of course, amalan itu satu pekerjaan, tetapi kabul atas amalan adalah satu perkara yang lain. Kamu datang bawa satu amal ibadah. Ya Allah, aku salat tarawih. Ya Allah, aku salat witir. Benar, kamu laksanakan tanggungjawab kamu. Ya Allah, ini zakat fitrahku. Ya Allah, ini zakat hartaku. Kamu bawakan. Penerimaan amalan tetap hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap sebuah amalan jangan terlalu sombong, sebab ini semua adalah
untuk Allah dan Allah menerimanya. Sebab itu selepas sebuah amalan, minta Allah agar terima amalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah ini daripada kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan sebab itu tuan-tuan, setiap amalan jangan tinggal. Habis puasa, satu hari malam duduk berfikir, ya Allah, terimalah amal ibadahku. Rabbana taqabbal minna. Hari ini bayar zakat fitrah, keluarkan, sama ada online atau sebagainya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebab itu tuan-tuan, syarat bagi sebuah ibadah itu semua kita dah belajar dalam hukum fikih. Penerimaannya minta Allah agar terima. Itu adalah tanda keikhlasan. Tanda keikhlasan daripada kita. Kita berfikir tentang masa depan. Yang paling lama dalam masa depan kita ini tidak terhenti di dunia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita berfikir, orang-orang kebanyakan atau orang-orang yang orang beriman tidak berfikir kehidupannya berhenti selepas meninggal dunia. Orang beriman akan berfikir lepas kematian kita meninggal dunia, kita akan pergi ke satu alam, yang alam lain, barzakh, hari kiamat dan sebagainya. Kita orang-orang berfikiran jauh. Jadi risau tuan-tuan, kalau kita buat satu perkara, contohlah ya, daripada rumah kamu pergi ke kapak, sampai depan kapak, nak naik motor, nak buka box, ambil helmet dalam box, lupa, ya Allah, rupanya kunci motor tertinggal kat rumah. Penat kan, jalan jauh dan sebagainya, sampai depan motor, kunci motor tak ada. Tapi tuan-tuan, boleh tak kamu patah balik rumah, ambil kunci motor dan pergi balik ke kapak untuk buka box, untuk ambil helmet motor dan naik motor? Boleh, tak ada masalah. Jauh macam mana pun kamu boleh pergi ke motor, patah balik rumah, patah balik ke kapak, tak ada masalah. Selagi mana kita di dunia, kita boleh pergi, boleh patah balik. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bayangkan kalau akhirat kamu sampai ke padang mahsyar, kemudian amalan itu tidak diterima, rugi. Sebab itu tuan-tuan, beramal satu perkara, minta amal itu diterima satu perkara. Sebab kita orang-orang yang berfikir jauh. Kita tidak fikir selepas habis amalan begitu saja. Sebab kita berfikir tentang kehidupan selepas kehidupan ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu kata para ulama, al-a'mal suwarun qa'imah wa arwahuha sirrul ikhlas fiha. Amalan-amalan ini ibarat sebuah badan, jasad. Tetapi roh bagi jasad tersebut adalah ikhlas. Sebab kalau satu badan, satu jasad tanpa roh, dia akan kaku begitu. Amalan tanpa ikhlas pun kaku, sejuk. Dia tak ada semangat dia. Semangat amalan itu adalah ikhlas. Lebih dalam keikhlasan, lebih sedap beramal. Ini cakap-cakap orang yang tak pandai daripada saya. Saya sampaikan daripada guru-guru kami dahulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan juga roh ibadah itu wujud. Walaupun jasad kita tak wujud di dalam masjid, tapi roh semangat masjid kita hidupkan di dalam rumah kita. Jadi amalan-amalan itu jangan ditinggalkan. We must think dalam benda-benda ni. Tuan, jangan asyik merungut, tapi cari jalan keluar. Tak dapat pergi masjid, ini yang terbaik buat masa ni. Tapi semangat masjid hidupkan dalam rumah. Sebab roh itu adanya situ, dalam ibadah itu. Keikhlasan itu sangat perlu. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita minta syurga Allah, ingat, yang memasukkan kita syurga Allah adalah Allah, bukan amalan kita. Kalau tak ikhlas, memang tak jadi. Sebab itu dalam sebuah hadis mengatakan, la yudkhilal ahadan amaluhul jannah. Seseorang itu amalannya tidak sekali-kali boleh membuatkan dirinya masuk ke dalam syurga. Ingat tuan-tuan, amalan-amalan kita tidak memasukkan kita ke dalam syurga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, Rasulullah, kamu pun, amalan kamu tak memasukkan kamu ke dalam syurga. Kata Rasulullah, wala ana, aku pun tidak dimasukkan ke dalam syurga dengan amalanku, kecuali kalau Allah merahmatiku. Berarti illa an yataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Aku pun masuk syurga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah,
Segalanya kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk syurga, minta Allah dimasukkan ke dalam syurga, bukan amalan kita sahaja. Nak lari daripada neraka, minta Allah dijauhkan daripada neraka. Kita beribadah, minta Allah terima ibadah tersebut. So, bila kita faham konsep ini, kita akan meletakkan diri kita dan meletakkan Allah itu di tempat yang selayak-layaknya. Segala puji bagi Allah, tiada kekurangan bagi Allah. So, ingat tuan-tuan dirahmati Allah, kita berada di dalam bulan Ramadan. Saya nak kata pastikan tu tak susah lah ya. Cuba sedaya upaya. Masuk bulan Ramadan, keadaan kita begini. Bila keluar bulan Ramadan, keadaan kita berada di tempat yang lebih tinggi. Masuk bulan Ramadan, kita kotor selama 11 bulan, macam-macam kita lakukan. Sekarang kita duduk rumah, fikir sedalam-dalamnya, apa yang kami nak, apa yang aku nak raih bila aku keluar bulan Ramadan ini. Adakah setakat sama seperti Ramadan yang lalu? Setentunya tidak. Satu. Dua adalah jangan tinggalkan semangat ruh yang ada di dalam masjid itu dibawa ke dalam rumah. Memang tak akan sama, tetapi inner self tu nak kena hidupkan suasana masjid di dalam rumah. Kita tak dapat ibadah di masjid, semangat masjid dibawa ke dalam rumah. Lepas solat, waktu zikir, kita baca apa nak baca. Banyak tuan-tuan guru, ustaz-ustaz dah ceramah di majlis istighfar dan sebagainya, macam-macam. Amalkan. Antaranya jangan tinggal asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 4 perkara, jangan lupa. Habis sesebuah amalan, jangan tinggal, minta Allah terima amalan tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Minta Allah terima amalan kamu itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekali lagi saya berterima kasih kepada warga kerja, sukarelawan Masjid Istighfar, para asatizah sekalian, mengadakan inisiatif untuk video ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Segala amal ibadah di bulan Ramadan ini Allah berkati kehidupan keluarga kita dan memberikan kita yang terbaik, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia peringatan yang amat manfaat buat kita semua. Jadilah kita hamba yang bertafakur. Macam mana nak jadi seorang hamba yang bertafakur? Seperti yang diingatkan Ustaz tadi. Yang pertama, hendaklah kita mempunyai visi untuk menjadi yang lebih baik pada Ramadan ini. Setiap Ramadan baru, kita cuba untuk ada visi baru untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Yang kedua, jadikanlah rumah kita ini seperti masjid kita juga. Janganlah sampai kita sibuk ceria raikan Ramadan di masjid sehingga kita tidak berikan perhatian yang baik di rumah kita. Sebaiknya adalah kita satu keluarga bersama-sama raikan suasana masjid di dalam rumah. Dan yang ketiga, segala amal, segala usaha kita akhirilah dengan doa meminta Allah untuk menerimanya dan minta Allah juga untuk dapat kita ke syurga nanti. Kerana apa Ustaz cakap? Yang membuatkan kita masuk syurga nanti bukanlah amalan-amalan kita semata-mata, akan tetapi rahmah Allah lah yang akan membuatkan kita dapat menjadi ahli syurga kelak. InsyaAllah. Amin. Baiklah, kita akan kembali selepas iklan ini. Puasa! Betul kita? Yelah tengoklah video Ustaz Mak Salim ni. Bukan oleh Allah dan Rasulnya kita ikut. Kita punya daily life, kita menyantuni manusia dengan penuh keikhlasan, kita menyantuni manusia dengan kebaikan, kita rendah diri. Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kita jalan di muka bumi ini, jangan kita jalan dalam keadaan yang sombong. Kita rendahkan hati. 3 hours later. Aku apa ni? Ya Allah, aku tertidur dah nak buka. Batal ke tak Ziza bukan nama sebenar. Kalau nak tidur, saya okey nak tidur. Tapi kalau tengok ceramah saya upset. Saya rasa kecewa. Saya tak tidur untuk ceramah, nak sediakan bahan ceramah. Tapi awak senang-senang tidur. Kalau nak tanya masa hukum, tidur bulan Ramadan, okey, bagus, boleh dapat pahala.
Tapi tidur disebabkan ceramah saya, mungkin you boleh dapat dosa sebab saya sakit hati. Okey? Baiklah para penonton, pada malam ini kita akan dengarkan pula surah Al-A'la, bacaan dari Ustaz Maznan. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Surah Al-A'la adalah surah yang ke-87 di dalam Al-Quran dan mempunyai sebanyak 19 ayat. Erti nama A'la ialah yang tertinggi. Diriwayatkan surah ini sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih lagi pada solat Jumaat dan juga solat sunat witir. Surah ini menjelaskan kepentingan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengaku bahawa Dialah Tuhan pencipta alam yang telah mengatur segalanya. Di dalam surah ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan umatnya akan ajaran Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berpesan bahawa kehidupan di akhirat itu lebih baik dan mulia dari dunia ini, di mana pesanan itu telah pun disebutkan dari kitab-kitab terdahulu. Inti kegemaran saya dari surah ini adalah ia memberi kesedaran bahawa dunia ini hanyalah sementara dan akhirat itu adalah tempat hakiki kita, yang mana seandainya kita lalui aliran hidup ini dengan menjalankan perintah dan syariat Allah, maka kehidupan hakiki kita nanti akan menjadi aman dan damai selamanya. Kita tidak menafikan kehidupan di dunia banyak sungguh cabaran yang kadang-kala membuat kita lupa akan realiti itu. Jadi pada bulan Ramadan ini, marilah kita ambil peluang untuk kembali kepada pesanan Allah yang telah disebutkan di dalam surah ini. Banyakkanlah berzikir untuk menyucikan hati kita, kerana di situlah letaknya keimanan kita.